Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar bab 6, elektrik dan kemagnetan. Okay, hari ini kita akan fokus topik 6.1 dahulu, iaitu penjanaan tenaga elektrik. Okay, apakah hasil pembelajaran pada hari ini? Ada dua, iaitu pelajar dapat memeriahkan sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tenaga yang tidak boleh diperbaharu. Okey, yang kedua, pelajar dapat menerangkan dengan contoh proses penjanaan elektrik daripada pelbagai sumber tenaga. Okey, penjanaan elektrik ini dihasilkan daripada pelbagai sumber tenaga. Okay, sumber tenaga ini dikelaskan kepada dua, iaitu sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharu. Okey, apa maksud sumber tenaga yang boleh dibaharu? Okey, sumber tenaga ini boleh diganti dan tidak akan habis digunakan. Okey, boleh diganti secara berterusan dan tidak akan habis. Okey, contohnya tenaga solar. Okey, contohnya tenaga solar iaitu daripada cahaya matahari, tenaga hidro daripada air, tenaga biogeosin daripada sisa haiwan dan tumbuhan, tenaga ombak, tenaga angin dan tenaga geoterma daripada kerak bumi. Okey, sumber tenaga yang kedua ialah sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Okey, maksudnya ialah sumber tenaga yang tidak boleh diganti secara berterusan dan akan habis apabila digunakan. Okey, contohnya tenaga nuklear, tenaga arang batu, gas asli dan petroleum. Okey, macam mana elektrik itu dihasilkan? Okey, kita lihat dulu proses penjanaan elektrik. Okey, elektrik ini dihasilkan oleh satu alat, dijanakan oleh satu alat yang dinamakan sebagai generator. Okey, generator ni dia berfungsi untuk menjana tenaga elektrik. Okey, apabila engkol pada model generator diputarkan, arus aruhan akan terhasil. Okey, pada tahun 1831, seorang ahli sains iaitu Michael Faraday, dia membuat kajian dan menyatakan arus elektrik ini dihasilkan oleh pemotongan garisan medan magnet. Okey, disebabkan oleh gerakan dawai ataupun gerakan magnet. Okay, ini adalah contoh model generator dan juga generator yang portable yang biasa kita guna di kita tengok ada kat pasar malam kan. Biasanya dekat pasar malam tiada switch, tiada plug, jadi dia guna generator untuk nyalakan lampu. Peniaga-peniaga guna generator ni untuk nyalakan lampu. Okey, terdapat beberapa stesen jana kuasa yang menggunakan sumber-sumber tenaga yang tertentu. Okey, yang pertama stesen jana kuasa terma. Okay, stesen jana kuasa terma ni dia menggunakan bahan api seperti diesel, gas asli, okey. So dia ialah sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Okey, macam mana mekanisme stesen jana kuasa terma ni? Okey, dia bermula dengan pembakaran bahan api, okey, pembakaran bahan api. Kemudian air didih ni akan menjadi steam. Steam ni akan memutarkan turbin, okey. Kemudian penjana menghasilkan tenaga elektrik. Jadi ada perubahan tenaga yang terlibat iaitu tenaga kimia. Tenaga kimia ni daripada bahan api lah, bahan api tadi. Dia berubah menjadi tenaga haba iaitu steam tadi. Kemudian akan berubah menjadi tenaga kinetik iaitu turbin tu berputar, bergerak. Tenaga kinetik ni diperoleh oleh objek yang bergerak. Kemudian dia akan bertukar menjadi tenaga elektrik pada akhirnya lah. Okey, stesen jana kuasa yang kedua ialah stesen jana kuasa tenaga nuklear. Ini juga adalah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharu. Okey, stesen jana kuasa nuklear ni, okey, dia menggunakan bahan nuklear atau bahan radioaktif. Okey, bermula daripada tidak balas nuklear dalam reaktor nuklear. Kemudian air didih menjadi steam. Steam ni akan memutarkan turbin. Kemudian penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, perubahan tenaga dia bermula dengan tenaga nuklear lah sebab dia daripada bahan radioaktif. Kemudian dia akan berubah menjadi tenaga haba, iaitu steam tadi.
kemudian tenaga kinetik iaitu turbin yang berputar, dan seterusnya tenaga elektrik. Okey, yang ketiga stesen janakuasa tenaga biojisim. Biojisim ni adalah sumber tenaga yang boleh baharu. Sebab dia daripada tumbuhan ataupun daripada haiwan yang dah reput, dah mati. Dia menghasilkan gas metana. Gas metana. Okey, gas metana ni akan dibakar dan menghasilkan steam. Kemudian steam akan memutarkan turbin dan seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. So, perubahan tenaganya ialah daripada tenaga kimia lah. Tenaga kimia ni dipunyai oleh biojisim tadilah. Biojisim tadi. Kemudian tenaga haba, kemudian tenaga kinetik dan akhirnya tenaga elektrik. Okay, next, stesen janakuasa hidroelektrik. Hidro ni daripada air kan. Jadi ialah sumber tenaga yang boleh baharu. So, dia bermula daripada air di empangan, takungan air ni. Air yang tersedia pada empangan ni akan mengalir daripada bahagian atas ke bahagian bawah dan ia akan memutarkan turbin. Okey, kemudian penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. So, perubahan bentuk tenaganya ialah tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh air tersebut dalam empangan. Okey, sebab dia berada di kawasan yang lebih tinggi kan. Jadi dia akan berubah jadi tenaga kinetik sebab turbin tu berputar dan seterusnya tenaga elektrik. Okey, next ialah stesen janakuasa tenaga angin, sumber tenaga yang boleh baharu. Okey, dia adalah daripada angin lah, daripada angin ataupun udara yang bergerak dan dia akan menggerakkan bilah-bilah kipas. Seterusnya bilah kipas tu akan memutarkan turbin dan akhir sekali menghasilkan tenaga elektrik. Okey, perubahan bentuk tenaganya daripada tenaga kinetik terus kepada tenaga elektrik. Okey, akhir sekali ialah stesen janakuasa tenaga solar, iaitu daripada sinaran matahari ini akan memancar pada panel-panel suria dan panel suria ini akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. So, dia punya perubahan bentuk tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okay, tahukah anda stesen janakuasa ni macam-macam ada dekat Malaysia, macam-macam jenis. Jadi, cikgu nak sinaraikan, pelajar sinaraikan stesen janakuasa yang terdapat di Malaysia. Tulis dalam buku sains. Okey. Yang kedua, jawab latihan modul topik 6.1. Okey, itu sahaja untuk hari ini kelas. Terima kasih kerana mendengar dan juga join kelas hari ini.